Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 13 September 2023. Kita ke berita utama. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mewajibkan semua 222 ahli parlimen untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Menurut beliau, pemeriksaan kesihatan itu diwajibkan selepas mengambil kira beberapa insiden ahli parlimen tumbang ketika berkhidmat kepada rakyat. Jelas beliau, sepanjang 15 tahun bergelar ahli parlimen, beliau secara peribadi melihat seramai 11 ahli parlimen tumbang sepanjang tempoh terbabit. Memaklumkan perkara itu ketika mempengerusikan sidang khas perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat hari ini. Jelasnya, pemeriksaan kesihatan ini wajib dijalani oleh semua ahli yang berhormat dan tarikh akhir menjalankan pemeriksaan kesihatan adalah pada Selasa 31 Oktober 2023. Menurut beliau, pihaknya juga sudah mengarahkan Kementerian Kesihatan membuat pemeriksaan kesihatan secara tetap bagi memastikan pemantauan kesihatan yang berterusan sekaligus demi memastikan tahap kesihatan yang baik ke atas semua ahli-ahli Dewan Rakyat. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memilih penjara sebagai hukuman terhadapnya jika mahkamah mensabitkan kesalahan ekoran ucapannya yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Ahli Parlimen Marang itu berkata beliau bersedia dihukum oleh mahkamah sama ada dalam bentuk denda atau dipenjara dalam tempoh tertentu, namun menegaskan memilih dipenjara. Tambah beliau, daripada membayar denda dalam jumlah tertentu, adalah lebih baik ia disalur kepada Pusat Asuhan Tunas Islam atau PASTI. Terdahulu, Abdul Hadi ketika berucap dalam ceramah Perdana Perikatan Nasional Johor di Markas PAS kawasan Bakri dilaporkan mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Media sebelum ini melaporkan kertas siasatan polis berhubung kenyataan dikeluarkan Abdul Hadi berhubung mempertikai kuasa lembaga pengampunan sudah diserah kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Rakyat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dilaporkan berkata, pihaknya kini sedang menunggu sebarang arahan susulan daripada Pejabat Peguam Negara. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang akan diadakan malam ini menjadi tumpuan ramai susulan kenyataan ahli MKT UMNO Isham Jalil yang mendakwa ada beberapa ahli parti itu yang akan dipecat dalam mesyuarat tersebut. Dakwa Isham, tindakan terbabit dibuat susulan ada ahli dan pemimpin parti begitu lantang mengkritik keputusan kepimpinan UMNO untuk bersama Pakatan Harapan menyertai pilihan raya. Melalui kenyataan di Facebook miliknya, Isham mendakwa selain beberapa lagi ahli UMNO yang akan dipecat, terdapat juga ura-ura dirinya mungkin turut tersenarai dalam pemecatan berkenaan. Sementara itu, mesyuarat malam ini berkemungkinan akan membincangkan tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Rembia Melaka Datuk Muhammad Jailani Khamis yang hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Bakri Johor baru-baru ini. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika diminta mengulas kenyataan Isham bagaimanapun secara sinis memberitahu Isham yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO adalah punca masalah apabila lebih tahu daripada dirinya. Pembangkang menggesa supaya menghentikan tindakan siasatan dan pendakwaan terpilih atas alasan menyentuh isu agama, kaum dan institusi diraja demi menutup mulut rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa beliau telah disiasat beberapa kali oleh polis dan berdepan pendakwaan jenayah semata-mata menyuarakan keresahan orang Melayu dan penganut agama Islam. Ahli Parlimen Paguh itu menyatakan pemimpin di pihak kerajaan yang mengeluarkan kenyataan yang jelas memainkan sentimen perkauman namun langsung tidak disentuh walaupun ratusan laporan polis dibuat ke atas mereka. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan secara khusus berhubung pemimpin-pemimpin dalam kerajaan yang bertindak demikian. Semalam Muhyiddin selesai memberi keterangan kepada polis bagi membantu siasatan berhubung ucapan beliau dipercayai menyentuh isu 3R ketika berkempen di PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram pada 2 September lalu.
Kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan kerana didakwa mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kembali lagi. Polis membuka satu kertas siasatan membabitkan video berkaitan penganjuran Perhimpunan Selamatkan Malaysia yang dirancang diadakan di Kompleks Sogo Kuala Lumpur Sabtu ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, pihaknya menerima laporan membabitkan klip video menerusi laman sosial oleh seorang individu yang mengajak orang ramai menyertai perhimpunan itu. Menerusi video berdurasi 55 saat itu, seorang individu telah mengajak orang ramai menyertai Perhimpunan Sempena Hari Malaysia dengan mengenakan baju berwarna putih serta bendera Malaysia sebagai tanda sokongan. Ujarnya, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambahnya, pihak polis menerima 5 laporan berhubung video berkenaan dan 2 individu selesai diambil keterangan, manakala 4 lagi akan dipanggil dalam masa terdekat. Tembelang seorang isteri yang bertindak memadukan suaminya terbongkar selepas perkahwinan kedua wanita itu diketahui oleh suami pertamanya. Susulan itu, Rahman Muhammad Jaafar, 47 tahun, yang merupakan seorang peniaga, telah bertindak memfailkan tuntutan farak nikah di antara isterinya dengan suami kedua. Menurutnya, dia telah berkahwin dengan isterinya yang berusia 32 tahun itu pada Januari 2019 di Narathiwat, Thailand. Bagaimanapun, isterinya telah menghilangkan diri dari rumah pada Januari tahun sebelum mengetahui isterinya akan berkahwin lain pada April lalu. Rahman mendapati isterinya telah membuat permohonan untuk berkahwin dengan lelaki lain yang berusia 42 tahun di Mahkamah Syariah Besut Terengganu pada April lalu. Terdahulu, Rahman hadir di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah untuk prosiding keputusan lafaz cerai talak 3 yang difailkan isterinya. Hakim Ahmad Hariri Muhammad Saad kemudiannya memberikan tempoh 14 hari kepada Rahman untuk membuat sumpah laknat bagi menafikan dakwaan isterinya. Beralih ke berita luar negara. Lebih 5,000 orang dikuatiri maut manakala 10,000 lagi hilang selepas hujan lebat di timur laut Libya. Menurut Ketua Delegasi Persekutuan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa di Libya, Tamir Ramadan, kejadian itu juga turut mengakibatkan 2 empangan runtuh sekaligus meningkatkan paras air di kawasan yang sudah sedia ditenggelami banjir. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri pihak berkuasa Timur Libya berkata, sekurang-kurangnya 5,300 orang dibimbangi terkorban dalam bencana itu setakat ini. Pegawai-pegawai di Bandar Tabruk pula menjelaskan seramai 145 daripada mangsa yang terkorban ialah rakyat Mesir. Menteri Kesihatan Pentadbiran Timur Libya, Othman Abdul Jalil mengelarkan situasi itu sebagai malapetaka dengan banyak kawasan kejiranan musnah sepenuhnya selepas dihanyutkan arus deras. Puluhan nyawa terkorban berikutan kebakaran yang berlaku di Hanoi, Vietnam, manakala 54 yang lain dikejarkan ke hospital. Agensi berita rasmi Vietnam melaporkan pihak berkuasa telah menyelamatkan kira-kira 70 mangsa yang terlibat. Menurut saksi, difahamkan kebakaran berlaku malam tadi di tingkat parkir kenderaan di Pangsapuri setinggi 10 tingkat itu. Pasukan penyelamat berdepan kesukaran untuk memasuki Pangsapuri berkenaan yang terletak di kawasan berpendudukan padat itu. Sementara itu, punca kebakaran belum dikenal pasti dan pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan secara terperinci.
memaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan ke segmen halal niaga minggu ini. One Physio Center yang mengetengahkan konsep One Stop Center menawarkan rawatan tradisional dan moden kepada pesakit seperti fisioterapi, urutan dan bekam. Berpusat di Pasir Mas Kelantan dengan menggunakan motor all-in-one, pemiliknya Muhammad Afi Azhar berkata, bekam yang ditawarkan adalah bekam pakai buang, di mana ia adalah lebih bersih dan selamat digunakan. Teknik yang digunakan lebih fokus kepada clinical reasoning yang berdasarkan sains dan fakta semasa. Seperti sedia maklum, bekam bagus untuk kesihatan tubuh badan. Selain daripada itu, bekam bagus juga untuk kecantikan dengan menggunakan teknik bekam seri muka. Mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan daripada pesakit dari dalam dan luar Kelantan, Afiq berkata pihaknya berbesar hati untuk menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pihak yang berminat bersama One Physio Center. Oleh itu, kami sangat berbesar hati jika ada mana-mana pihak yang menjalankan rawatan yang seiringan dengan kami boleh turut serta untuk bersama kami bagi menjayakan One Stop Center di mana satu pusat rawatan merangkumi semua kesihatan. Berita seterusnya, Perbadanan Putrajaya menyasarkan sebanyak 100% atau semua tandas awam yang berada di pusat pentadbiran kerajaan tersebut menerima penarafan 4 hingga 5 bintang. Presidennya Datuk Fadrul Mat Wujud berkata, bagi tujuan itu PPJ menjalankan sesi audit penarafan tandas awam melibatkan pelbagai kategori sebanyak 2 siri setiap tahun. Katanya, sesi audit itu mengikut piawai ditetapkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Tambahnya lagi, melalui audit kendiri, tandas awam mendapat 5 bintang, layak menyertai pertandingan dianjurkan PPJ dan auditor bahagian kesihatan persekitaran akan menjalankan pemeriksaan semula ke atas premis berkenaan. Jadon Sancho cuba untuk memulihkan semula hubungannya dengan pengendali pasukan Erik ten Hag yang sebelum ini menyatakan bahawa Sancho tidak diturunkan dalam kesebelasan utama kerana prestasinya kurang memberangsangkan ketika latihan. Terdahulu, Sancho bertindak memadam hantarannya di media sosial yang mengatakan dia adalah kambing hitam di Manchester United. Dalam pada itu, pemain itu kini terpaksa merebut kembali tempatnya dalam kesebelasan utama United selepas perpindahannya ke Arab Saudi tidak menjadi kenyataan. Untuk rekod, bintang berusia 23 tahun tersebut belum memulakan permainannya untuk United bagi musim ini. Sebaliknya, hanya beraksi 3 kali sahaja sebagai pemain gantian. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 14 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.